Okay, usaha ke arah kemerdekaan seterusnya masuk tahap yang ketiga. Okay, itu dipanggil Pakatan Murni tahun 1949. Okay, jadi kita jelaskan. Yang pertama tahun 1946 berlakunya apa yang dipanggil sebagai Kesatuan Melaya ataupun Malaya Union yang ditubuhkan oleh pentadbiran tentera British pada waktu itu. Okay, 1948 Kesatuan Melaya diganti dengan Persatuan Tanah Melayu 1948 dan masuk sekarang tahun 1949. Itu satu usaha yang dipanggil Pakatan Murni. Satu usaha yang dibuat untuk mewujudkan satu pakatan ataupun perpaduan. Antara usaha Pakatan Murni sebelum perikatan, pertama melalui penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee pada Januari 1949. Mulanya dianggotai oleh orang Melayu dan orang Cina. Jadi orang Melayu bernaung di bawah UMNO yang diketuai oleh Datuk Onn bin Jaafar, manakala orang Cina bernaung di bawah Persatuan Cina Melaya yang diterajui oleh Tan Cheng Lock pada waktu itu. Jadi pada Ogos 1949 satu jawatankuasa hubungan antar kaum telah dianggotai oleh 6 orang pemimpin Melayu dan 6 orang pemimpin Cina serta seorang wakil daripada kaum India, Sri Lanka, Serani dan Eropah. Jadi hasil daripada perundingan antara UMNO, CLC ini beberapa perkara telah dipersetujui. Yang pertama, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun Rural Industry Development Authority ataupun RIDA. Sekarang dikenali sebagai MARA. Tujuannya adalah untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar, terutamanya kaum Melayu pada waktu itu. Jadi MCA bersetuju untuk membiayai RIDA ini bagi membantu orang Melayu dari segi ekonomi dan juga pendidikan pada waktu itu. Kemudian persetujuan juga dicapai di mana kerajaan negeri diberikan pada tahun 1951. Kerajaan ini diberi kepada imigran ataupun orang dagang yang lahir di persekutuan. Usaha seterusnya adalah kemunculan parti-parti politik utama, terutamanya selepas Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat beberapa parti politik utama muncul lebih awal, misalnya UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu pada bulan Mei 1946, Kongres India Melaya pada Ogos 1946, kemudian Persatuan Cina Melaya ataupun MCA tahun 1949, Parti Melaya Merdeka Independent of Malay Party IMP tahun 1951. Usaha seterusnya ke arah kemerdekaan adalah penubuhan Suruhanjaya Red pada 21 Mac 1956. Suruhanjaya Red diketuai oleh Lord Red. Di mana Suruhanjaya ini mengambil kira pandangan masyarakat Melayu pada waktu itu, di mana sebanyak 131 memorandum telah dihantar dan diterima oleh jawatankuasa ini. Memorandum adalah dokumen, satu dokumen yang banyak lah, ataupun bukan dia, memorandum ni daripada perkataan memo. Memo tu ringkas, tapi bila sebut memorandum, dia adalah satu dokumen yang banyak yang memberikan pelbagai ulasan, pandangan dan sebagainya berkaitan dengan apa yang perlu dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Antara ahli-ahli dalam Suruhanjaya Red ni adalah Ivo Jennings, iaitu seorang bekas hakim di United Kingdom, William McHale daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India, dan Halim Abdul Hamid daripada Pakistan. Jadi pada 15 Ogos 1957, Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan Perlembagaan Tanah Melayu setelah melalui proses pengkajian dan pindaan. Perlembagaan ini berasaskan kepada raja berperlembagaan dan demokrasi berperlembagaan. Jadi daripada Suruhanjaya Red kita boleh simpulkan beberapa perkara. Pertama, Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada bulan Mac 1956 untuk membincangkan dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ahli-ahli Suruhanjaya Red terdiri pada Lord Red, iaitu hakim British, pengurusi Suruhanjayanya sebagai pengurusi Suruhanjayanya. Kemudian ahli-ahlinya ialah Sir Ivo Jennings daripada England, Sir William McHale daripada Australia, itu bekas Governor General. Yang ketiga adalah Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India. Dan yang keempat adalah Tuan kesimpulannya dalam soalan ini kita boleh membuat dua kesimpulan yang penting. Pertama, kemerdekaan yang dicapai pada Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah untuk dicapai.
Kedua, matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang. Dan kita boleh nyatakan apa yang berlaku selepas ini. Jadi selepas Tanah Melayu merdeka, usaha-usaha telah dibuat untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysia ataupun cadangan pembentukan Malaysia, dan akhirnya menjadi realiti pada 16 September 1963. Maka wujudlah sebuah negara baru yang dipanggil Malaysia. Ini yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta Singapura.